Ketika dalam keadaan mereka nak berpatah balik tu, tiba-tiba Nazira ni dia perasan ada mata-mata yang sedang memerhatikan mereka, sedang mengintai mereka dari celah-celah semak dekat dengan pokok-pokok kelapa sawit. Bukan seorang tetapi ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi ke channel SH Studio. Seram tapi santai. Anda bersama saya, Samsul Hanif. Dan untuk kali ini, kita akan teruskan penceritaan kita. Cerita-cerita seram, cerita-cerita misteri. Dan cerita untuk kali ini adalah perkongsian ataupun pengalaman Nazira, bukan nama sebenar, seorang pelukis inai pengantin. Bagaimana pengalaman beliau pergi ke rumah pengantin dengan menggunakan aplikasi Waze. Tetapi aplikasi Waze ini membawa beliau ke suatu tempat yang sangat misteri dan menyeramkan. Untuk mengetahui lebih lanjut cerita ini, sebelum tu jangan lupa subscribe dahulu channel ini serta tekan butang loceng. Bagi anda yang sudah subscribe, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Artinya, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nazira ni adalah seorang pelukis inai pengantin. Jadi setiap kali beliau mendapat tempahan daripada pengantin, beliau akan meminta suaminya untuk menemani kerana mungkin atas faktor keselamatan. Terutamanya jika temujanji ini dibuat pada waktu malam ataupun jarak rumah pengantin itu jauh daripada rumah beliau. Pada suatu hari, beliau mendapatlah tempahan daripada pengantin di sebuah kampung yang terletak di negeri Perak. Selepas saja selesai solat maghrib, Nazira dengan suaminya pun berangkat dan bertolaklah ke rumah pengantin tersebut dengan berbekalkan ataupun dengan berpandukan lokasi yang telah diberi oleh pengantin tersebut. Tetapi Nazira ni dia tak menyangkakan yang perjalanan beliau pada malam itu merupakan perjalanan yang amat menyeramkan dan mengerikan. Pada awal perjalanan nampak tak ada masalah apa-apa sehinggalah sampai ke di penghujung jalan ada satu simpang, dan penghujung simpang itu betul-betul terletak di sebuah ladang kelapa sawit. Mula-mulanya Nazira ni fikir mungkin Waze nak bawa mereka ni melalui jalan pintas ataupun jalan yang terdekat lah. Tetapi lepas tu mereka tak fikir panjang lah. Lepas melihat jalan kebun kelapa sawit tersebut adalah jalan tar, bukan jalan berpasir. Jadi mereka teruskan perjalanan. Jalan tersebut memang agak sunyi kerana tidak ada sebuah kereta pun yang lalu pada waktu itu, dan jalan tersebut juga tidak ada lampu sepanjang perjalanan mereka. Selepas 10 minit mereka melalui jalan tersebut, mereka mula rasa tak sedap hati. Mereka saling berpandangan antara satu sama lain. Engkau tengok aku tengok engkau. Mereka macam dalam keadaan kebingungan. Tetapi suami si Nazira ni tetap meneruskan perjalanan kerana mengikut perkiraan Waze ni, rumah pengantin dah tak berapa jauh dah. Lepas itu, kedua-dua mereka ni agak cemas dan terkejut apabila sampai di penghujung jalan tar. Lepas daripada tu, jalan tar ni dah tak ada dah. Dah jadi jalan berpasir dah. Jadi mereka berdua ni bertambah-tambah lah tak sedap hati dah.
Dalam keadaan gelap gelita macam tu, mereka hanya boleh nampak jalan dan pokok-pokok kelapa sawit yang ada di tepi jalan sahaja. Jadi dalam keadaan cemas tersebut, si Nazira ni meminta suaminya berpatah balik. Dan suaminya juga meminta Nazira menghubungi bakal pengantin ni untuk memberitahu bahawa mereka terlambat. Ketika suami Nazira ni hendak berpatah balik, tiba-tiba wes ni berbunyi dan memaklumkan kepada mereka berdua yang rumah pengantin ni dah tak jauh lagi dah. Tinggal 200 meter je lagi. Jadi oleh kerana tidak sedap hati, mereka tetap teruskan niat untuk berpatah balik. Kerana mereka tidak yakin dengan keadaan jalan yang berpasir dan juga terlalu gelap. Ketika dalam keadaan mereka nak berpatah balik tu, tiba-tiba Nazira ni dia perasan ada mata-mata yang sedang memerhatikan mereka, sedang mengintai mereka dari celah-celah semak dekat dengan pokok-pokok kelapa sawit. Bukan seorang tetapi ramai. Masa tu suami Nazira juga perasan yang ada mata-mata yang sedang melihat mereka berdua. Masa tu suami Nazira pun cemas juga. Mata-mata itu terus memandang mereka. Mata-mata itu apabila disuluh dengan cahaya lampu kenderaan, mata tu tiba-tiba hilang. Jadi masa tu dia kata keadaan amat-amat mencemaskan. Hanya Allah sahaja yang tahu bagaimana takutnya mereka pada waktu itu. Selepas itu suami Nazira ini terus memecut kenderaan dia, terus tinggalkan mata-mata tersebut. Selepas itu, dalam keadaan mereka memecut tu, tiba-tiba datang sebuah motosikal yang mengejar mereka dan memotong kereta mereka. Tetapi Nazira berasa pelik dengan kehadiran lelaki yang menunggang motosikal tersebut. Kerana kalau dilihat memang tidak ada sebuah rumah pun kat dalam kebun tersebut dan tidak ada juga simpang lain. Tiba-tiba je ada motosikal tersebut. Jadi memandangkan rasa tak sedap hati, beliau tidak menghiraukan motosikal tersebut dan terus memecut sehingga sampai ke jalan besar. Barulah mereka rasa lega. Selepas itu barulah mereka jumpa simpang ke rumah pengantin tersebut. Dan Alhamdulillah mereka sampai ke rumah pengantin tersebut tepat jam 9.30 malam. Dan di sana mereka berceritalah apa yang mereka alami di sepanjang perjalanan untuk menuju ke rumah pelanggan ataupun pengantin tersebut. Jadi keluarga pengantin ini menjelaskan ataupun memberitahu yang memang betul jalan tersebut boleh sampai ke rumah pengantin, tetapi perlu melalui sebuah jambatan yang terletak di dalam kebun kelapa sawit tersebut. Walau bagaimanapun jambatan tersebut sudah pun runtuh akibat banjir yang melanda baru-baru ini dan jalan tersebut sudah tidak digunakan oleh orang ramai. Mereka berdua pun terkedulah apabila mendengar penjelasan itu. Dan mereka terfikir jika mereka teruskan perjalanan pada masa itu, apa akan jadi pada mereka? Mungkin kenderaan mereka pun akan terjunam jatuh ke dalam sungai. Jadi cerita ini tamat di sini. Saya alu-alukan anda yang belum subscribe, boleh subscribe sekarang serta tekan butang loceng. Bagi yang anda yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kita jumpa lagi untuk video-video yang akan datang. Saya mohon untuk undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.